Assalamualaikum. Sayang, 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 kau sudah... Kau naik ke aku setakat nak buat tu ke? Udah, saya biasalah pula. Kita kalau view macam gini, kita kena kongsi bermanfaat untuk saham akhirat pula. Pula insyaAllah pula saya ada sedikit soalan nak ditujukan kepada pula saya lah. Pula macam mana kita... Datang, sebenarnya, saya singgah awak punya live ni, nak ambil berkat awak punya ilmu sebenarnya. Orang tak faham, ramai orang tak faham. 2,600 pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramai orang tak tahu, orang nampak sahabat saya Syahidah ni macam inilah pelakon, itu ini, main watak itu ini kan. Lepas tu kat live buat kelakar-kelakar apa semua. Tapi sebenarnya kalau kita meneliti, memanglah dalam 10 tu mungkin 9 dia main-main. Tapi kalau kita meneliti, kadang-kadang ada apa yang dicakap tu kalau kita faham dengan betul, insya-Allah akan memberi kesan. Bukan sebab dia hebat ke, bukan. Sebab Allah Ta'ala bagi dia ilham untuk sebut certain. Saya tak cakap semua benda lah. Kadang-kadang kita ni manusia biasa cakap dekat live ni memang banyak main-main. Kita gurau-gurau dengan ni, fun lah kan. Tapi saya sebenarnya singgah dia punya live ni nak ambil berkat. Saya nak ambil berkat awak punya perkongsian sebenarnya, sahabat. Betul. Ni pula saya nak cakap pula macam mana kita nak tapiskan haters ni daripada fitnah, and then daripada haters ni yang mengaturkan takdir orang untuk shipkan seseorang tu. Bila orang tu tak jadi, dia terus jadi elok, mula-mula dia buat kerja Tuhan. Bila kerja Tuhan tu tak jadi, dia jadi iblis pula untuk menghancurkan. Macam gitu. Sahabat, saya tak faham. Macam contoh-contoh, sahabat? Contohnya, diorang suka pasangan tu, and then diorang cuba untuk shipkan pula, untuk buat kerja Tuhan untuk shipkan, padahal orang tu biasa saja, just content saja. And then tiba-tiba benda tu tak jadi, yang di-shipkan tu tak jadi, and then diorang ke belakangkan balik. Lepas tu diorang menghancurkan. Lepas tu dia katanya lelaki itu saja-saja tunjuk alim sebab nak tunjuk dia nak tutupkan aib dia yang buruk. Macam ni, Black. Bismillahirrahmanirrahim lah. Ni kita guru-guru kita, sahabat, awak pun biasa ikut jemaah juga. Saya ni dah lama tak ikut kan, sejuk dah. Tapi guru-guru kita kata, sebelum kita bercakap apa-apa, kita mula dengan puji Allah, dengan salawat pada Nabi. Semoga apa yang kita cakap ni tidak menjadi bualan belakang kita, insyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, saya pun tak berapa pandai, tapi insyaAllah saya jawab ikhlas lah kan. Sebenarnya sahabat, dalam dunia ni untuk saya ingatkan diri saya dulu lah. Dalam dunia ni, saya selalu ingat apa yang Umi saya cakap. Dalam dunia, macam mana baik sekali kita pun, mesti akan ada orang yang bangun tidur dia cari silap kita. Apatah lagi orang yang lemah macam kita, saya lah, saya cakap untuk saya, yang banyak kesilapan masa lepas, masa lampau dan sebagainya. Pasti akan ada orang tak suka. Kita jangan cakap tu. Kita tengok baginda Nabi SAW, ciptaan yang paling mulia yang Allah pernah cipta di atas muka bumi pun ada macam-macam fitnah dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak sampaikan ni adalah, kita cubalah macam mana. Kita cakap apa itu ini, macam-macam kita cakap apa semua. Kita cuba untuk educate. Kita memesan apa yang kita cakap, apa yang kita sampaikan, apa yang kita cuba buat, hancurkan orang ke itu ke ini. Benda ni kita akan dipertanggungjawabkan. Tapi pada masa yang sama, sahabat, kita tak boleh simpan dalam mindset kita yang kita boleh ubah seseorang. Tidak sesiapa boleh ubah seseorang. Yang kita boleh buat sebagai influencer macam awak, macam saya dan lain-lain, kita sampaikan. Kalau awak buat macam ni, akan jadi macam ni. InsyaAllah saya pun tak nak tengok macam ni. Kita tak nakkan keburukan untuk orang lain. Faham tak? Jadi fitnah ni, sahabat, saya beritahu awak, guru-guru beritahu, ulama beritahu, fitnah ni adalah benda yang lebih teruk daripada membunuh, kan? Kita cuba untuk flip mind, sahabat. Contohnya, kan, kalau saya cakap dengan awak duduk kat rumah awak sekarang ni, awak letak tabung kat luar rumah awak. Siapa yang lalu letaklah RM5 ke RM50 ke 100 orang awak tak kenal ni, tengok awak muka kan, tengok atas bawah muka tak perhati, tapi letak duit 50, 100, 200 letak. Saya tanya awak satu soalan, awak akan marah tak? Mana awak nak marah? Betul lah. Letak duit dah penuh, tabung penuh. Awak ambil duit simpan, letak dalam bank, letak lagi tabung kosong, penuh lagi besok, penuh lagi. Itu tak mestilah, sahabat. Maksudnya, sekiranya lah sesiapa yang di luar sana yang difitnah, contoh,
Kita kata contoh awak ke saya ke kan. Kita flip mind kita sebab apa? Memang sakit kena fitnah. Semua orang pernah rasa kena fitnah. Tapi awak flip mind awak, mungkin Allah nak uji, contoh kepada siapa lah Allah nak uji kita, maka kita anggap je kita ni mungkin amal tak cukup, pahala tak cukup, Allah sediakan kita tabung. Kita letak tabung tu kat luar rumah kita, contoh. Setiap kali orang fitnah kita, pahala dia datang masuk dalam tu. Kan? Lagi satu orang fitnah, orang caci maki kita, dia mungkin banyak sangat pahala dia, maka pahala dia ambil sikit letak dalam. Maka mungkin ini adalah teguran untuk kita yang diuji tu juga. Yang mungkin kita punya amal tak cukup, mungkin kita punya pahala kurang, maka Allah nak bantu kita, Allah uji kita dengan macam ni. Faham maksud saya? Tetapi itu juga tidak memberi, bukan saya kata oh kita fitnah, kita itu ini itu benda yang boleh. Memang semua orang tahu benda tu tak boleh, sahabat, betul tak? Semua orang tahu benda tu tak boleh. Saya pun tahu banyak benda dalam kehidupan kita tahu tak boleh tapi kita buat juga. Jadi benda yang melibatkan hati kan, benda ni bermula pada hati. Macam saya tengok awak kan, saya tak suka apa benda dalam hati ni, bukan cakap kat mulut, dalam hati. Apa benda kau ni, contoh orang pandai, dia mula pada hati. Kita ni sebenarnya, kita ada orang yang macam gini, dia ada penyakit hati. Dia ada penyakit, dia bangun tidur je buka mata je, oh siapa aku nak cari hal hari ni, siapa aku nak condemn, siapa aku nak caci, siapa yang aku nak buat ini buat itu supaya aku rasa puas sendiri. Ini penyakit hati, sahabat. And semoga kita semua dijauhkan, Allah lindung kita daripada penyakit hati, insyaAllah. Kita semua tak perfect, termasuk saya yang bercakap ni. Tetapi kita kena juga faham, memang macam mana pun akan ada orang-orang macam ni. Akan ada manusia yang memang bangun tidur, kerja dia cari salah kita. Tak dapat cari salah, dia buat benda lain pula kan. Dia cuba buat itu, cuba buat ni. Jadi apa yang saya nak sampaikan kepada sesiapa yang tengah melalui benda ni, kita kena faham, macam mana kita baik sekalipun akan ada orang yang akan buat itu, ini. Sebab kata orang kata apa, kata ayat orang putih apa, haters gonna hate. Apa saja kita buat, baik pun orang cari silat, kau ni tunjuk alim lah, kau ni penunggang agama dan sebagainya, apa benda. Bila kita tak baik pula, wah tengok inilah dia hanyut manusia bangsa kita ni, hanyut itu ini. Dia faham apa yang saya sampaikan? Kita nak buat apa benda pun, niat dia apa, sahabat? Dan Allah. Biarlah orang kata itu ini apa benda, memang betul. Frust tu akan ada, frust akan ada, hampa akan ada dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW pernah kata, saya selalu guna ni untuk pujuk dirilah. Nabi SAW kata, sekiranya kita rasa sedih ataupun kita rasa kita diuji dengan satu ujian yang berat, apa pun lah, fitnah lah, apa benda, pasal duit ke apa ke, maka kita belajar untuk dengar kisah sirah Nabi. Kerana setiap umat yang lahir di atas muka bumi ni, yang paling teruk diuji adalah Rasul dan Nabi yang dihantar kepada umat tu. Maka apa yang kita lalui, fitnah ke, itu masalah rumah tangga, apa benda semua, pasti kita punya Rasul dan Nabi lebih teruk diuji. Saya selalu guna tu, bukan saya nak preach tau, saya guna tu sebagai pemujuk hati, penyejuk hati dia. Apa saja kita lalui, kita tahu yang kita punya ujian tak seteruk apa yang diuji kepada Nabi. Itu Nabi, sahabat, confirm syurga ni diuji teruk-teruk, apa lagi kita kan? So untuk menjawab soalan awak tu, nasihat saya lah, saya pun bukan nasihat lah, saya tak ada tu, saya bukan di level yang boleh menasihati, tapi sekadar berkongsi kepada yang suka buat benda macam ni, suka sebar fitnah, suka laga-lagakan, suka buat kerja Tuhan ni, beringat-ingatlah. First of all, saya cakap untuk saya, kerana telinga yang paling dekat dengan mulut yang bercakap adalah telinga kita sendiri. Maka saya cakap ni bukan sebab saya nak advice, tak. Saya nak jawab soalan awak, dan saya nak ingatkan diri saya. Benda-benda yang kita buat ni, kita yakin tak yakin, kita percaya tak percaya, kita ready tak ready, kita takut tak takut, tak apa, tak jadi masalah. Hakikat dia satu, kita akan dipertanggungjawabkan satu hari nanti. Termasuk saya pula. Apa yang saya buat, apa yang ini, apa semua akan dipertanggungjawabkan. Kita tak nak kita punya pahala banyak, apa semua, itu ini, apa semua, kita punya pahala banyak, kita punya amalan banyak. Kita rasa macam nak masuk syurga ni, tapi disebabkan kita punya kesilapan dengan manusia. Sebab fitnah ni antara manusia dengan manusia. Betul tak? Sebab saya fitnah awak, saya taubat, minta ampun dengan Allah, Allah tak ampunkan selagi awak tak ampunkan. Kan panjang cerita, betul tak? Salah dosa kita dengan Allah tu, insyaAllah
Allah Maha Pengampun. Tapi saya buat salah dengan awak tuan. Saya cakap apa Syahidah ni buat macam-macam fitnah, sebar beratus ribu orang baca kecoh semua. Tapi saya taubat. Tapi awak tak maafkan. Besok nak kena jumpa kan panjang cerita. Jadi kenapa kita nak susah-susahkan diri kita? Dahlah kita ni amal tak cukup, kita bukan orang alim, kita bukan orang warak, kita belajar-belajar nak jadi baik. Tapi kita buka mata cari silap. Cakap itu, sebar ini, itu ini. Maka ni benda adalah satu benda yang kita perlu muhasabah lah, termasuk saya lah juga. Tu je lah saya boleh sampaikan, semoga saya menjawablah soalan tadi. Kalau panjang lebar saya minta maaf lah. Ada Vlad macam ni Vlad. Itu satu. Yang kedua ni yang saya duk terangkan, apa, orang ni cuba-cuba untuk belajar untuk bertutup aurat. Ada seorang hamba Allah ni dia belajar-belajar nak tutup aurat pakai tudung. Bila dia pakai tudung, orang judgemental, orang mental kan dia. Pakai tudung pun macam Joya, pakai tudung macam Makcik Karipap, apa benda lah pakai tudung macam Makcik Karipap. And then dia pakai tudung. Dah lah pakai tudung, lepas tu buat buat punishment yang bukan-bukan. Yang punishment je just tebalkan lipstick pakai bibir, apa pakai lipstick kat bibir je. Dah lah pakai tudung, lepas tu buat punishment bukan-bukan. Hai, hari ni dah buka tudung dah, semalam pakai tudung. Berasa macam kita, sepatutnya kita sebagai manusia yang kenal agama, kita yang kena berikan supportive pada dia. Hari ni awak pakai tudung bawah, cuba esok awak pakai tudung ikan jos, esok awak pakai ikan paus punya tudung pula, cara bentuk ni mesti lagi lawa. Sepatutnya kita macam tu untuk kita naikkan dia. Ni tidak, ramai manusia nak menjatuhkan dia. Lepas tu lalas dia terus tak bertudung dah. Sebab apa? Dia mental kena kacau. Benda ni sahabat, saya kongsi sikit lah insyaAllah. Orang akan guna alasan tak ada, kemungkaran kita wajib tegur kan. Kesalahan kita nampak, kita wajib tegur kerana kita akan dipertanggungjawabkan. Betul, sangat benar kan? Memang benda tu adalah benda hakikat, benar benda tu. Nampak kemungkaran, maka kita akan disoal kalau kita tak tegur kemungkaran tu. Kan ramai orang cakap macam tu kan. Betul. Oh ini kenapa kau ni apa, Nabi ada ajar ke macam tu, apa buat macam ni, Alif apa Nabi. Betul. Benda yang salah kita tak boleh cakap betul, benda yang betul kita tak boleh cakap salah. Tetapi ada satu soalan. Betul, Nabi kata kita wajib tegur. Tetapi adakah Nabi ajar kita cara tegur macam tu? Betul tak? Kita tegur sebab Nabi cakap kena tegur. Allah dan Rasul kata perlu tegur kemungkaran. Memang betul. Tetapi ada garis panduan. Kerana yang kita tegur ni sesama kita saudara Islam juga. Macam awak cakap tadi, yang buat saya terkesan tu apa yang awak cakap tadi lah. Mungkin dia, memang mungkin apa yang dia buat tu tak betul pada pandangan kita kan, sesama Islam. Pakai tudung tapi buat macam ni, betul. Tapi bila orang komen macam tu, kau ni apa benda, buka tudung apa benda. Sebenarnya apakah motivasi dan keinginan akhir kepada orang yang komen tu? Adakah kita nak tengok orang tu, kita cakap macam tu supaya kita puas hati, lepas tu bila orang tu buka tudung kita dapat poin lebih untuk kecam dia ke? Ataupun kita nak kebaikan untuk dia ke? Apa kita kena tepuk dada tanya diri ya. Orang yang komen ni kadang-kadang, apa sebenarnya, tepuk dada tanya diri, apa sebenarnya yang awak cari dalam komen awak? Adakah awak komen tu untuk awak rasa puas hati, lepas tu orang tu buka tudung pula, awak pula lagi dapat ada chance apa? Kalau sekadar untuk tegur untuk kebaikan, ni pendapat saya yang kerdil ni. Kalau kita ada niat untuk tegur untuk kebaikan, Alhamdulillah, tetapi ada cara dia. Mungkin dalam DM ke apa ke, contoh lah kan. Kerana apabila kita komen macam tu, kita kena hati-hati. Mungkin memang dalam hati dia ada niat dia nak hijrah. Contoh lah, saya bagi contoh. Tetapi disebabkan komen kita, yang kita rasa tak ada apa-apa, kita cakap, kau ni tak boleh pakai lah, apa benda lah, contoh. Kau memang tak boleh ni lah, apalah, contoh kan. Dan disebabkan komen kita tu, orang tu terus jauh terus daripada apa yang dia nak hijrah. Oh berat, sahabat, saya pun takut fikir. Orang tu nak dekat lah, kita cakap macam tu, dia terus, pergi mampus lah, tak nak contoh. Kita nak jawab untuk benda tu. So untuk saya ni, kenapa kita nak gamble? Kalau tak ada benda baik nak cakap, jangan cakap lah. Pada saya macam tu lah. Kita selamatkan diri kita pada cakap benda yang bukan-bukan, daripada kita dipertanggungjawabkan untuk orang tu jauh daripada agama ke apa ke, sebab kita pun tak betul lagi. Kita pun belum lagi belum lurus lagi kan. So untuk saya maksudnya nak kata apa ni, hati-hati lah, hati-hati, kerana inilah yang menyebabkan ramai orang
give up terus. Aku buat ni pun baru silap. Dia tak ada macam ni sahabat. Kita ni bukan macam Imam Mahdi. Kita normal, satu malam Allah bagi kita terus ni. Kalau Allah nak buat memang tidak mustahil. Tetapi secara amnya, mana ada orang macam ni contoh hari ni, enjoy apa, besok terus baik. Mana ada macam tu sahabat, betul tak? Dia is a process. Kalau ada macam tu, maka tidak perlu ada penjara. Ada orang kan cakap kan, Blood, kau masuk tabligh tapi kau masih macam ni. Tak, kita keluar jemaah bukan sebab kita baik. Kita keluar jemaah sebab kita tak baik dan kita cuba belajar untuk jadi baik. Kalau keluar tabligh, keluar jemaah tabligh, kita keluar huruj ni boleh jadi baik terus overnight, maka setiap banduan yang di-charge dengan satu-satu kesalahan tu jangan masuk penjara. Kita keluar tabligh terus, betul tak? Dia bukan macam tu konsep dia. Tapi konsep orang ada, kalau pakai tudung inilah image dia, memang betul. Tetapi kita juga kena faham orang punya proses. Kita sepatut guide dia. Doakan, guide, tegur kan, awak kalau pakai tudung tak sesuai, awak buat macam ni, apa macam ni. Tetapi ada adab dan tertib dia. Setiap benda yang kita buat ada tertib lah. Kalau kita keluar jemaah, kita belajar. Setiap benda kita ada cara dan tertib dia. Saya kadang-kadang pun biasa juga nampak orang komen macam ni kat saya, itu ini apa semua kan. Itulah ayat-ayat yang kasar apa semua. Saya anggap tak apalah, ujian. Kira Allah nak uji dia, Allah uji saya juga. Macam mana penerimaan saya, macam itulah sahabat. Kadang-kadang kita macam kita dah biasa sebab kita dah faham. And then bila teguran-teguran yang orang just komen yang jenis hina ni, kita orang biasa, kita dah sebab kita dah biasa. Ini kesian kepada orang yang baru nak kenal, baru nak masuk dunia Islam ni yang betul. And then pernah orang tu cakap kat saya, takkan aku ni nak berubah kerana manusia. Hari ni duk komen pakai tudung. Iaitu jenis ini. Takkan aku nak bertudung disebabkan mulut manusia. Aku sepatutnya aku kena bertudung kerana Allah. Niat aku kerana Allah. Tetapi disebabkan mulut manusia, aku kena bertudung disebabkan mulut manusia, bukan kerana Allah. Aku takut benda tu dia tukar niat. Benda tu dia cakap kat saya. Betul lah tu. Dan itu adalah tu benda yang sangat bahaya. Dia macam ni sahabat. Sekarang ni saya latih diri saya macam ni. Kita memang tak nampak. Saya bukan baru ni Allah nak tunjukkan. Saya baru tengok Ustaz Wadi Anwar ada lalu kat FYP. Dan cakap ini saya saya tengok Ustaz Wadi Anwar punya FYP kan. Ada video FYP. Kata sekarang kita tak nampak, tapi esok dekat Padang Mahsyar nanti saya kongsi sikit lah untuk saya ingatkan diri saya supaya saya tak lupa. Esok kat Padang Mahsyar nanti, pahala dengan dosa ni Allah akan zahirkan. Macam mana rupa dia Allah Alam, tapi Allah akan zahirkan. So semua akan tunduk ke bawah apabila soalan. So kita akan tengok kiri, jeling je, atau kanan kan. Tengok kanan, sekali jeling banyak pahala kita yang kita pernah buat. Sekali lagi dia berjeling jadi debu. Kerana setiap amalan yang dibuat bukan kerana Allah, Allah akan zahirkan juga sebab dia buat. Tapi terus ditukar jadi debu. Apa saya cakap, maksudnya bahayanya amalan yang kita buat sebab orang. Betul apa awak cakap tadi tu kan? Cuma benda yang orang kata tak, hukum adalah betul. Saya tak nak orang salah faham. Saya bukan kat sini untuk mengiyakan atau menidakkan, tak. Saya pun tak pandai. Saya bukan orang alim. Saya pun bukan orang sesuai nak cakap pasal hukum-hukum ni. Tetapi yang basic lah, yang kita tahu apabila orang kata benda ni wajib tegur, betul. Tapi cara kita tegur tu sama ada betul ataupun tidak, itu kita kena tepuk dada tanya lah diri sendiri. Kerana itu yang kita takut. Akhir zaman ni orang banyak nak cuba hijrah. Alhamdulillah, kita tengok ramai orang yang segala rapper, segala boxer famous semua ambil syahadah, alhamdulillah. Tapi yang sedihnya adalah kita sesama bangsa kita yang memang lahir ni alhamdulillah Islam, kita cakap macam tu lah. So persoalan yang saya ada ni adalah, contohlah influencer ke, kita bagi yang influencer ataupun artis ke apa kan, yang dalam bidang di mana dikenali oleh masyarakat. Apabila orang yang komen yang tu, apa sebenarnya kemahuan dia? Apa yang awak nak sebenarnya? Adakah awak nak tengok artis tu jadi lebih teruk, influencer tu jadi lebih teruk, ke awak nak kebaikan untuk dia, ke awak nak apa? Sebab kalau awak nak kebaikan untuk dia, maka perbuatan dengan mengecam tu dia kontradik benda tu.
dia tak menunjukkan yang awak nak kebaikan untuk dia. Sebab kalau awak nak kebaikan, ada cara awak akan doa apa semua. Okay, mungkin dalam awak private time awak doakan. Tetapi secara public, bila awak cakap, kau ni macam ni, cakap macam-macam, hamun macam-macam, itu tak menunjukkan awak nak kebaikan untuk dia. Itu menunjukkan awak downkan moral orang tu lagi. Bila downkan moral, apa yang baik untuk orang tu, lagi dia fed up, betul tak kan? So untuk saya nak cakap susah kerana lain orang lain cara kan, lain pendirian, lain cara, lain perangai. Cuma yang kita boleh cakap adalah kita cakap basic macam ni, ingatkan diri kita, semoga orang dapat ambil manfaat tu je lah. Betul tak?